Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat nanti, Ainal mutahabbuna li jalali al-yawma adhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Di manakah, Allah tanya, di manakah mereka yang berkasih sayang kerana kemuliaanku di dunia dahulu? Hari ini aku akan payungi mereka di bawah payungku, pada hari yang tiada payung melainkan payungku sahaja. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Ubadah bin Samit, yakni riwayat daripada Ubadah bin Samit. Yang tadi riwayat daripada Abu Hurairah. Ini riwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Haqqat mahabbati 'alal mutahabbin adhilluhum fi dhillil 'arsyi yawmal qiyamati yawma la dhilla illa dhilli. Yang memberi maksud, pasti akan mendapat kasih sayangku orang yang berkasih sayang kerana-Ku. Aku akan payungi mereka dengan payungku di bawah arasy pada hari kiamat nanti. Hari tersebut hari yang tiada payung melainkan payungku sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, betapa tuan-tuan Allah Ta'ala menghargai orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah, berkasih sayang kerana dunia, bukan berkasih sayang kerana harta, benda, materialistik, tetapi berkasih sayang kerana Allah semata-mata. Berkasih sayang kerana Allah arti kata tidak mengharapkan kepentingan duniawi, tetapi dia berkawan, dia berkasih sayang kerana ikhlas semata-mata kerana Allah. Maka orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah ini, dia benci dengan apa yang Allah benci, dia sayang dengan apa yang Allah sayang. Dia tidak menjadi syirik dengan cinta dan kasih. Dia tetap membaskan, mendasarkan cintanya, kasihnya dengan dasar Allah dan Rasul. Artinya, mencintai seseorang kerana Allah, bukan kerana lain, maka apa yang dia buat cocok dengan kehendak Allah, kita akan berasa kasih dan sayang kepada dia. Tetapi bila dia buat sesuatu yang bercanggah dengan Allah, dengan kehendak Allah dan Rasul, kita akan tegur, nasihat, dan kita akan bersedia untuk putus kasih sayang jika dia tidak mahu berubah, tidak mahu untuk meninggalkan maksiat yang dia lakukan. Inilah yang katakan bukan kasih membabi buta, bukan kasih yang buta tuli, tetapi kasih yang ada manhaj, yang ada garis panduan, yang mengikut manhaj Rabbani, mengikut garis panduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kasih kepada anak kita kerana Allah, kasih kepada isteri kita kerana Allah, kasih kepada jiran tetangga kita kerana Allah, kasih kepada apa saja, kasih kepada saudara kita, sahabat kita,
kepada ustaz kita, ustazah kita, tuan-tuan guru kita, kerana Allah. Tidak boleh taksub. Bila dia buat apa yang Allah Ta'ala benarkan, izinkan, kita sayang, kasih. Tapi apabila dia lari daripada matlamat, lari daripada prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip yang digariskan Allah dan Rasul, maka kita pun boleh untuk memutuskan kasih kita. Putusnya kasih kita itu bukan kerana kita, kerana nafsu kita, tetapi kerana ilmu kita, kerana keyakinan kita bahawa dia sudah lari daripada kehendak Allah dan Rasul. Kita kasih, tuan-tuan, kepada seseorang. Tetapi bila seseorang itu sudah membuatkan sesuatu yang tidak diredai Allah, maka kita tak boleh, macam kita kata sayang anak kita, sampai kita biar dia tak solat subuh pasal kesian. Itu tak betul. Kalau kau kasih kerana Allah tu kasih kerana nafsu. Kalau kau kasih kerana Allah, kau akan kejutkan dia, bangunkan dia. Itu tak beza kasih yang buta tuli dengan kasih yang kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sikit, tuan-tuan, huraian berkaitan apa dia maksud kasih kerana Allah. Sebab itu dalam hadis-hadis yang lain, Nabi dah sebut kita ni kena berkasih sayang kerana Allah dan pada jalan Allah. Artinya, kasih sayang kita, niat kita, nawaitu kita kerana Allah. Yang kedua, pada jalan Allah. Pada jalan Allah ini maknanya kita berkasih sayang kerana melakukan suatu misi fi sabilillah, di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya, kita berkasih sayang dalam rangka usaha kita untuk mentaati Allah. Kita ada rakan kita, jemaah kita yang sama-sama dengan kita untuk beribadah, untuk mentaati Allah. Kuat menguat, sokong menyokong antara satu sama lain. Sudah pasti dalam jaringan grup kita, kawan-kawan kita ni, kita berkasih sayang dalam fi sabilillah, dalam kita melakukan sesuatu misi dan visi, dalam kita melakukan suatu gerak kerja yang kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita berkasih sayang pada jamaah, pada gerakan dakwah, gerakan Islam, perjuangan Islam, maka tuan-tuan, sudah pasti kita ada grup, kita ada jamaah, kita ada individu-individu kawan-kawan kita yang kita jadikan sebagai kumpulan untuk berkasih sayang. Ini dipanggil kumpulan ataupun persatuan yang mana kita duduk di dalamnya kerana menjalankan misi dan visi fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, sedikit huraian persaudaraan dan kasih sayang adalah merupakan anugerah yang sangat bernilai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikatan persaudaraan yang suci, manusia akan memperolehi ketenangan, kebahagiaan hidup semasa di dunia ini dan kejayaan yang abadi di alam akhirat nanti. Satu, tuan-tuan, bila kita dasarkan persaudaraan dan hubungan kita sesama manusia ini di atas ikatan persaudaraan yang suci kerana Allah,
pasti kita akan merasa begitu bahagia dan tenang, seronok, lazzatul ukhuwah, kelazatan berukhuwah, bersaudara kerana Allah. Ukhuwah fillah dipanggil. Maka tuan-tuan, dalam satu kata-kata Arab pun, kita nak jadi orang yang bahagia, ditanya kepada su'ila, datang seorang bertanya, man as'adun nas, siapakah yang paling bahagia dalam dunia ni? Jawab tuan guru dia, man as'adan nas. Guru dia jawab, guru dia kata, orang yang paling membahagiakan orang lain. Artinya, kita boleh membahagiakan orang lain, bermakna kita adalah orang yang paling bahagia. Ini tuan-tuan bertepatan dengan hadis Nabi, kita kena suka kepada mencintai saudara kita, kawan kita, sahabat kita, sebagaimana kita kasih apa yang baik kepada diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehinggalah kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi kita membahagiakan orang lain, mensukakan orang lain, menyeronokkan orang lain, itu tanda kita, tuan-tuan, adalah merupakan orang-orang yang bahagia. Orang yang tidak boleh membahagiakan orang lain, bermakna dia sendiri tidak bahagia. Kita berjaya membahagiakan orang lain kerana kita bahagia. Sebab itu pepatah Arab kata, bila ditanya oleh seorang, siapakah manusia paling bahagia? Dia menjawab, manusia-manusia yang membahagiakan orang lain. Kita tolong orang lain kerana Allah, kita bantu orang lain kerana Allah. Ini tuan-tuan, musim kita dalam pandemik ini, kita membantu dengan food bank, membantu orang lain dengan menyediakan makanan-makanan asas kepada mereka yang dikuarantin, kepada mereka yang terputus bekalan, putus keuangan, terputus pekerjaan, terputus pendapatan. Kita cakna, kita alert, kita peduli tentang perkara ini. Tanda kita bahagia. Kita pun, tuan-tuan, melibatkan diri, mengembelingkan tenaga dan usaha dengan persatuan, dengan jemaah masjid, dengan jemaah surau dan sebagainya. Sama-sama membantu, mengembirakan orang lain supaya mereka-mereka yang tertekan, mereka-mereka yang dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar, dapat keluar daripada kelaparan tersebut. Lalu, tuan-tuan, itu telah membahagiakan orang. Itu, tuan-tuan, kita telah menyeronokkan orang. Maka insya Allah, Allah akan membahagiakan kita. Allah Ta'ala akan beri kepada kita timbal balas, iaitu memberikan kita ketenangan, kebahagiaan. Maka, tuan-tuan, dalam ayat Quran Allah Ta'ala ada cerita tentang nikmat persaudaraan. Wazkuru ni'matallah, Allah sebut nikmat. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
Iaitu Allah suruh kita ingat balik ketika kita umat Islam zaman dulu Madinah. Ketika Nabi berhijrah, umat Islam di Madinah terdiri pada Aus dan Khazraj, dua suku bangsa yang bukan orang lain. Dua beradik saja. Aus ni dengan Khazraj ni dua beradik. Anak-anak Aus, anak-anak Khazraj ni kalau ikut sepupu sepapak lah. Tapi bergaduh, bunuh, membunuh, dengki, mendengki, hasad, menghasad. Sehinggalah datang Rasulullah membawa Islam, persaudaraan Islam, membawa apa itu arti kasih sayang kerana Allah. Dengan datangnya agama Islam yang menekankan kasih sayang kerana Allah, maka Aus dan Khazraj dapat duduk dalam keadaan aman, tidak bergaduh, tidak membunuh, tidak dengki mendengki, hasil daripada didikan tarbiyah Rasulullah SAW yang berwahyukan daripada kitabullah. Maka tuan-tuan, dia dapat duduk berkasih sayang sehingga kan cinta lebih melebihkan orang lain daripada diri sendiri. Sifat isar makna mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Kita tengok bagaimana mereka boleh meraihkan muhajirin, sanggup ceraikan bini mereka yang ramai untuk dikahwinkan dengan saudara-saudara mereka yang baru sampai daripada Mekah, yang meninggalkan harta benda anak bini di Mekah sana, yang datang dengan selai sepinggan, sanggup dibantu dengan kasih sayang. Perasaan nikmat, Allah kata nikmat kasih sayang kerana Allah, nikmat ukhuwah sesama Islam, menjadikan mereka menyatakan persaudaraan akidah, persaudaraan iman. Mereka rasa lebih utuh dan padu daripada persaudaraan genetik, daripada persaudaraan darah daging. Sampai macam tu sekali. Keindahan persaudaraan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, persaudaraan akidah, yang mana mereka rasa lebih lazat, lebih sedap, lebih utama daripada persaudaraan genetik. Ini dapat dirasakan oleh para sahabat Nabi SAW. Itulah Allah suruh kenang balik dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah kata, ingat balik bagaimana Islam datang mempersaudarakan kamu di bawah satu lembayung, iaitu lembayung iman Islam, menyebabkan kamu berada dalam situasi yang cukup indah, sehingga kan bersatu padunya umat Islam, nikmat bersatu padunya, nikmat satu hatinya umat Islam pada ketika itu, menyebabkan mereka menjadi bangsa yang mulia. Negara mereka Madinah terkenal seantero dunia akibat daripada kasih sayang kerana Allah. Dapat menewaskan musuh, dapat mengalahkan internal dan eksternal musuh. Iaitu apa dia? Internal ialah musuh yang tak nampak, syaitan, iblis, nafsu. Dan eksternal ni musuh yang luaran seperti Yahudi, Nasrani, dan musuh-musuh umat Islam kafir Quraisy. Dapat ditewaskan dalam perang Badar, dapat ditewaskan dalam perang-perang Uhud, dalam perang Ahzab. Perang Uhud ni tuan-tuan berlaku secara 3 round. Round pertama umat Islam menang.
Round kedua umat Islam kalah. Round ketiga kita kembali menang. Sebab itu orang kafir Quraisy balik, tak masuk Madinah. Sebab umat Islam kembali mengukuhkan benteng pertahanan sehingga dapat menghalau puak-puak kafir Quraisy balik ke Mekah. Mereka tak jadi nak masuk dan menghancurkan Madinah. Itu tanda kita menang. Walaupun dalam sejarah kata kalah, memanglah kalah pada round yang kedua. Tapi disusun balik oleh baginda Nabi SAW. Pertahanan kita, kembali kita menyerang dan mereka pun jadi kucar-kacir. Sebab itulah mereka ambil langkah cabut, meninggalkan Uhud, balik ke Mekah. Tak jadi masuk Madinah. Madinah, tuan-tuan, dengan Uhud bukan jauh mana, 6 kilometer begitu saja tempat berlakunya peperangan Uhud itu. Dengan bandar Madinah, Masjid Nabawi itu hanya sekitar 6 kilometer. Tapi pasal apa tentera-tentera kafir Quraisy tidak masuk? Itu sebabnya kita kata kembali pertahanan tentera Islam dapat menghalau puak-puak kafir Quraisy ini. Nah, tuan-tuan, itu keindahan nikmat persaudaraan, nikmat persatuan satu padu kerana Allah. Bukan bersatu padu kerana jawatan, bukan bersatu padu dalam pengkhianatan, tapi bersatu padu di atas agama Allah. Bukan bersatu padu kerana jawatan, pangkat, gaji, allowance, pencen. Jadi tuan-tuan, bukan kerana itu, tapi persatuan mereka, perpaduan mereka, kasih sayang mereka adalah kerana Allah. Demi untuk meraih redha Allah, demi untuk meraih syurga Allah, bukan kerana duniawi, tapi kepentingan yang jauh lebih dahsyat, lebih besar, iaitu keredaan Allah. Buat pengorbanan di atas dunia ini, kita berkorban apa saja demi untuk meraih keredaan Allah. Kita berkasih sayang dengan saudara kita, dengan saudara se-Islam kita, bukan kerana matlamat yang pendek, tapi kerana matlamat kita yang jauh, iaitu keredaan Allah dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dipanggil nikmat persaudaraan Islam, yang menyebabkan kita, tuan-tuan, mendapat kemenangan, kemuliaan, keagungan. Bila kita sudah bersatu padu, bermakna kita kuat. Bersatu padu bukan dasar-dasar yang lemah, tapi di atas pegangan yang kuat, iaitu akidah. Simpulan yang paling kuat kerana akidah Islamiyah, kerana dia saudaraku, kerana dia satu syahadah denganku, dia satu Nabi denganku, dia satu qiblat denganku, dia satu Quran, satu kitab denganku. Maka tuan-tuan, barulah kita tak ada hasad dengki, barulah kita tidak ada cantas-mencantas, bahkan kita sokong-menyokong. Apabila cinta kita, kasih kita bukan kerana Allah, tu yang berlaku cantas-mencantas, fitnah-memfitnah, bunuh-membunuh, cedera-mencederakan, hasut-menghasut. Tidak lain tidak bukan kerana kita tidak faham apa itu kasih sayang kerana Allah.